sembahyang kita, makna dari sudut baca Fatihah kita itu dianggap sudah batal. Batal. Jadi kalau kita guna pakai juga yang sedemikian, jadi sembahyang kita pun tak sah. Jadi tidak boleh diselangi dengan diam yang lama antara ayat-ayat Fatihah kita. Cuma sekadar kita diam untuk mengambil nafas sahaja. Jadi kita kena faham bahawa mualat itu adalah syarat, dan tidak sebagaimana mualat pada wudu. Mualat pada wudu adalah sunnah. Jadi kalau kita terbawa tu usap banyaklah. Mualat pada wudu adalah sunat. Mualat pada membaca Fatihah adalah syarat bagi sah Fatihah kita. Jadi kita mesti secara berturut-turut terus sambung menyambung. Perkara yang ketiga ataupun syarat yang ketiga disebut oleh para alim ulama dalam membaca Fatihah ini, iaitulah menjaga makhraj huruf. Setiap huruf-huruf Fatihah mesti disebut dengan betul dan tepat dengan makhrajnya, tepat keluar huruf itu sebutannya. Sebab kalau kita dalam huruf ataupun dalam bahasa Arab ni, bila kita bertukar sebut, dia menjadi huruf yang lain, dan sudah tentu bila huruf yang lain membawa kepada makna yang lain. Sa dengan sin kita tukar, jadi dia akan berubah ke makna, dan ini membatalkan Fatihah. Jadi sebab itu kita kena jaga, dan semua tu maknanya kita kena mahir lah, terutama dalam ilmu tajwid lah. Nak betul baca sebutan ni adalah ilmu tajwid. Kena ngaji Quran lah. Biasanya kalau masyarakat belajar Quran lah yang paling berat. Kalau belajar kitab ni tak, dia tak berat, mungkin senyap je. Tulis, dengar, tu sudah. Belajar Quran ni kena baca. Kalau masjid-masjid mana-mana pun sama lah. Kalau belajar kitab ramah, ajar Quran, tak ada lah dia. Lari lah. Apa? Takut orang kata salah. Itu masalah dia. Takut orang kata salah. Memang dia salah pun. Tapi takut kata salah. Apa? Jatuh maruah lah, malu lah, sebagainya. Tapi dia tak malu dengan salah dia tu untuk beribadat dengan Allah SWT. Tapi lazimnya berat. Nak belajar Quran tu berat. Tak apa, kita malu kat orang ramai, kita panggil. Kita tak panggil ustaz tu, ngajar rumah. Dah, warga. Tu biasalah. Ada upaya Tapi begitulah sebenarnya. Untuk nak melengkapkan sembahyang ini, kita kena kuasai, boleh katakan, semua ilmu. Tidak saja bila kita nak sembahyang, kita pun belajar tentang sembahyang. Dari segi fiqh, dia melibatkan semua sekali. Bermulanya akidahnya. Itu kita tengok di syarat-syarat sembahyang lagi. Ni tajwidnya, kena tahu. Jadi untuk menjaga segala huruf-huruf dalam Fatihah, kita sebut tu biar betul. Itu syarat yang ketiga. Yang keempatnya, iaitulah menjaga segala tasdiknya. Segala tasdik. Kerana tasdik itu mewakili satu huruf. Bila kita meninggal satu tasdik, bermakna kita meninggalkan satu huruf Fatihah. Cacat Fatihah kita. Jadi tasdik tu, semua tasdik tu kena jaga. Yang kelimanya, mesti membaca setiap ayat. Termasuklah maksudnya, termasuklah bismillah dalam mazhab kita. Termasuklah bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh kita meninggal. Dan yang seterusnya, tidak boleh ada kesalahan yang mengubah makna. Ini syarat sah. Kalau kecederaan ataupun kesalahan yang tidak mengubah makna, tidaklah membawa kepada tidak sah sembahyang kita, tetapi mengurangkanlah pahala. Tapi kalau kita baca Quran ataupun Fatihah yang mengubahkan makna, maka batal
bila dia membawa pada batal sembahyang kita. Itu. Yang seterusnya mesti dibaca dalam keadaan berdiri. Bagi orang yang sembahyang sambil berdiri, kena baca dalam keadaan berdiri. Tak boleh dalam keadaan duduk bagi orang yang mampu berdiri, kecuali pada sembahyang sunat. Orang yang tak mampu berdiri, tak apa. Dan yang seterusnya ialah oleh kerana Fatihah ini rukun sembahyang, maka setiap rukun sembahyang secara qauli dia mesti memperdengarkan kepada dirinya. Jadi syarat Fatihah ni, bacaan Fatihah kita daripada bismillah sampai waladhdallin, kita kena dengar. Kita baca tu kena dengar sampai ke telinga kita. Kita sendiri kena dengar. Bagi orang yang pendengarannya yang pertengahan, setiap ayat yang kita baca kita kena dengar dan kita kena perhatilah. Dan baca ni mesti mengikut tajwid lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kebanyakan banyak berlaku, iaitu apabila baca dalam sembahyang maka dia tak jaga tajwid. Cuma bila baca dekat ustaz waktu belajar Quran tu memang dia jaga. Bila depan ustaz dia jaga. Bismillah, semua dia sebut betul. Bila dia bawa benda tu dalam sembahyang, dia tak jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi mana yang kata dengung dah maknya, ikhfa'nya tak ada dah, hilang habis. Ada. Sebab dia baca cepat. Jadi hilang habis segala hukum-hukum dalam tajwid. Itu biasa berlaku. Dia tartilnya depan guru, tartil model. Dia baca terelok sangat. Bila dia sendiri bawa dalam sembahyang habis. Tu tak betul lah macam tu. Tujuan sebenarnya kita belajar Al-Quran tu, hak utamanya ialah nak sempurnakan sembahyang kita. Tu hak utamanya. Sebab tu belajar Quran ni, dalam para ahli ulama sebut yang wajibnya hanya Fatihah. Belajar Quran ni hak jadi fardu ain, yang baca Quran ni Fatihah. Hak lain-lain tidak fardu ain, tak kena pun tak apa, tak ingat pun tak apa. Fardu ainnya Fatihah. Sebab itulah yang wajib kita baca. Hak lain-lain tu tidak wajib hukumnya. Hak wajibnya Fatihah. Apatah lagi yang melibatkan ibadat wajib, iaitu sembahyang. Apa yang disebutnya, bagaimana saya dah sebut, iaitu kadang-kadang berlaku kita kadang-kadang bagus, tapi bagus tu ada yang tak bagusnya. Macam mana? Kita tumpu kepada Quran. Tumpu ke Quran. Wah, lama. Tapi yang fardu ain abaikan. Jadi tasawufnya, fiqhnya, tauhidnya tu belakang. Kita tumpu hafal Quran, hafal. Jadi syariat ni hak fardu ain kita tak belajar. Jadi kita kata nak selesai tu dulu. Baik. Kalau mati macam mana? Dia ingat dah 30 juzuk, tapi nak ingat tu 5 tahun untuk apa Quran 5 tahun. Ingat 30 juzuk. Belum ingat tu 4 tahun mati. Macam mana? Dengan akidah dia, dengan tauhid dia, dengan fiqh dia, dengan tasawuf dia, hak fardu ain tu. Masa yang sepatutnya disempurnakan ilmu fardu ain, tiba-tiba digunakan bagi ilmu yang tidak fardu ain. Tu sebab tu kena seimbang lah. Dia kena tahu keutamaannya. Kena tahu keutamaannya. Jadi kita belajar ni, kita kena tahu keutamaannya dan orang panggil kedudukannya dalam tuntutan agama. Jangan buat ikut nafsu kita. Sebab suka saya sentuh kadang-kadang ialah kenapa kita lebih tertarik dengan hafal-hafal tu, dengan kita meninggalkan ilmu fardu ain, kerana di sana ada janji dunia. Di sana ada janji dunia. Jadi kita berilah tumpuan tu. Tu masalah kita. Awal-awal lagi dah terpesong. Tujuan belajar kita.